16 Allah SWT memerintah Rasulullah SAW wa andirhum, itu takutkanlah mereka. Andir ni amaran yang menakutkan, takutkanlah orang-orang musyrikin ini tentang apa? Azifati, yaumal azifati, yauma azifati. Azifati iaitu hari yang dekat. Hari yang dekat maksudnya hari kiamat. Hari kiamat yang dekat, ketika hati manusia dah sampai ke dia punya pongpong dia. Jadi menandakan sangat menakutkan, gelisah, sangat cemas, takut manusia pada hari itu. Ini ulama kata, adakah orang-orang kafir saja yang takut atau orang kafir dengan orang Islam sama-sama juga mereka menakutkan? Tentu saja hari itu hari yang menakutkan. Tapi ada orang yang Allah SWT kata la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman dan beramal soleh, tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak bersedih. Itu janji Allah SWT. Adapun orang-orang yang tidak beramal, tidak beriman dan tidak beramal, maka dia cemas, takut sangat pada hari itu. Biasalah orang tak belajar, bila keluar keputusan aja dia boleh takut sekali. Orang yang belajar pun takut juga, tapi tak cemas sangat, takut. Dia tak belajar, boleh takut hari keputusan. Hari keputusan keluar, dia tahu dia tak belajar. Memang itu hari yang menakutkan. Ma lidzalimin min hamim. Dan orang-orang zalim ni, sama ada zalim dia melakukan syirik kepada Allah SWT, atau zalim terhadap diri dia sendiri, dia melakukan dosa dan maksiat bagi kalau zalim yang melakukan syirik ini, maka dia tak mendapat seorang teman rapat pun yang membela dia, wala syafi'i yuta', dan syafi' syafaat, pemberi syafaat yang diterima syafaatnya ataupun diterima pertolongan dia. Kalau zalim yang syirik, maka tak ada syafaat bagi mereka. Orang-orang yang kafir ni tak ada syafaat, ada kawan pun nak bantu mereka, dan tak ada pemberi syafaat. Adapun kalau orang yang zalim melakukan maksiat, dosa besar, maka di sana ada syafaat bagi mereka. Syafaat Rasulullah SAW. Syafaat ni berbagai-bagai jenis syafaat ada, boleh dapat membantu mereka. Syafaat orang soleh pun boleh bagi syafaat, malaikat pun boleh bagi syafaat. Jadi mereka dapat syafaat pada hari akhirat. Kemudian Allah SWT pada hari, kita lihat pada hari itu orang semua cemas, takut kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Allah SWT terangkan pada ayat yang ke-19 ini tentang macam mana dosa sekecil mana pun, sehalus mana ke, Allah SWT mengetahui. Allah SWT berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah SWT mengetahui kha'inatul a'yun. Kalau di sini pengkhianatan pandangan mata seseorang, pandangan mata yang khianat, macam itulah kha'inah. Saya terjemah pula. Kalau sini dekat pengkhianatan pandangan mata seseorang. Jadi ada mahzuf dia adalah nadrah. Jadi pandangan mata yang khianat. Apa maksudnya mata yang khianat? Satu, kita cakap khianat. Khianat kalau dalam Al-Quran dan dalam sunnah, khianat ni dia melakukan maksiat, melakukan dosa itu. Orang yang melakukan dosa dan pelaku maksiat, mereka adalah khianat. Kita cakap khianat, tak amanah, orang yang tak amanah, orang yang khianat. Pengkhianat negara itu, dosa paling besar, jenayah paling besar, pengkhianat negara. Itu khianat dalam itu. Tapi kalau dalam Al-Quran ni, khianat ni adalah orang yang melakukan maksiat, dia telah khianat. Dia telah melakukan khianat.
terhadap diri dia sendiri. Jadi yang dimaksud pandangan mata yang khianat. Mata tu khianat pula. Jadi mata yang melakukan maksiat. Mata yang melakukan maksiat apa? Senang aja. Mata fungsi dia apa? Melihatlah. Dia melihat. Jadi apakah maksiat yang mata boleh buat? Dia boleh lihat perkara yang haram. Dia lihat perkara yang haram, maka dia telah khianat. Mata yang khianat. Mata yang khianat. Tapi yang ini khianat, dia bukan tengok terang-terangnya. Dia tengok secara apa ni, secara apa yang cakap, sembunyi ke atau secara glance ke apa bahasa Melayu apa kan? Apa ni? Kelipan kelipan mata gitu kan. Dia tengok cepat punya. Dia tengok cepat. Ibn Abbas cakap senang je. Ibn Abbas dalam tafsirkan ayat mata yang khianat itu, macam seorang itu dia pergi ke rumah orang baik, ada rumah orang baik itu. Jadi ada wanita, ada perempuan, anak tuan rumah tu. Jadi dia berbual-bual, dia mata dia tengok juga kan, tengok pandang perempuan tu. Kalau orang tengok dia buat bodoh je, dia tak tengok dia jaga mata dia. Tapi orang dia tengok orang tak tengok dia, contohlah tuan rumah sibuk tengok air ke potong air je, itu dia tengok. Biasa kita buat lah. kita buat nak tengok cantik ke tidak gitu kan. Itulah. Itu mata saya para sahabat tengok macam itu je dah kira tiada. Itu bukan tengok benda-benda yang lucah, benda-benda itu. Tengok aja mata, dia cakap itulah mata yang khianat. Tapi ulama tafsirkan mata yang melihat perkara yang haram. Perkara yang haram dia melihat. Perkara yang haram kadang kita lah kadang boleh kontrol kita punya pandangan mata. Ini yang tengok lelaki tak ada apa-apa lah. Kalau tengok wanita tempat yang perempuan pakai terdedah tu, itu yang susah nak jaga mata. Ternampak juga lah. Dan nampak sekali nak tengok lagi. Tak puas lah sekali. Itu yang kadang mata tu khianat. Macam mana dulu saya ingatlah di Singapura tu kita naik MRT MRT amoy saja je dengan skirt dia depan kita. Macam mana aku nak elak ni kan. Action tidur lah, tapi terbangun kan, action tidur ke apa kan. Betul-betul direct punya tuan-tuan. Dia dengan skirt dia duduk macam gitu. Kita bukan apa ni, bukan boleh apa ni, tahankan nafsu kita kan. Dia duduk depan kita pula. Saya pernah satu kali tu di masjid tau, mufti, kita panggil mufti. Kita panggil mufti untuk buka puasa. Mufti. Jadi pihak masjid ni dia panggil orang politik politik datang buka puasa. Si orang politik ni dia datang, dia bawa dia punya sekretari dia. Sekretari dia pakai punya pendek skirt. Duduk depan mufti gitu. Duduk bersila pula. Lock terjangkau. Macam mana ni duduk bawah lagi, bukan duduk atas kerusi. Atas kerusi bagus juga, duduk bawah. Dan tengok dah memang nampak lah. Jaga bukan nampak skirt, nampak semua. Oi, teruk betul. Macam mana orang nak makan ni, nak buka puasa. Jadi macam itulah. Jadi itu yang khianat. Mata yang khianat, dia melihat kepada perkara yang haram. Ataupun khianat ada, itu yang jelas. Ada Nabi SAW bila baca ayat ni, ada kes lah. Nabi SAW ada seorang itu, dia datang dan dikatakan dia nak masuk Islam, padahal dia ni memang cerita dia, saya pun tak tahu cerita dia macam mana, tapi disebut dalam kita tafsir. Orang ni memang teruk lah,
teruk. Jadi Nabi SAW tak terima, Nabi tunggu aja orang pancung dia. Dia nak masuk Islam. Ada beberapa orang yang Nabi tak terima lah masuk Islam. Jadi Nabi tunggu je sahabat pancung dia. Sahabat pun tak ada apa-apa, terus Nabi lepaskan dia. Bila dah lepas saja, Nabi cakap, aku tunggu orang pancung dia. Kata sahabat ni, kenapa tak bagi signal mata kan? Bagi aja signal kita pancung dia. Nabi baca ayat ni. Tak boleh kan? Mata mata para Nabi dia bukan mata khianat. Jadi jadi ulama tafsirkan mata khianat itu dengan dia kenyit mata ke buat mata yang khianat. Macam kita dengan kawan-kawan kita kenyit mata nak cakap apalah, nak bagi signal. Nak bagi signal biasalah dia pun tahu kita kenyit mata kerana apa ini semua. Kalau dengan perempuan yang cakaplah kenyit mata, itu pun dikira mata yang khianat. Nak cakap Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kenyit mata ke, kita buat mata ke apa saja, mata yang khianat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang pandangan khianat seseorang itu. Jadi wa ma tukhfis sudur, serta Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Kalau kita tengok benda yang haram, aurat lah. Kalau kita tengok benda yang aurat, nampak benda yang aurat, jadi dia daripada mata masuk kepada hati. Ini tafsiran ulama. Kalau aku dapat ini bukan saya cakap tuan-tuan, ini dah tafsiran. Kalau aku dapat perempuan ni dia gitu. Jadi dia masuk pada hati bercakap. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu juga. Tahu tentang hati, apa yang tersembunyi di dalam hati. Allahu Akbar. Sekarang ini tak boleh elak lah tuan-tuan. Ini yang susah kita bila melihat pandangan mata. So the best is tak melihat. Paling mudah sekali adalah tidak melihat. Kita jalan, kita tengok, mak ni dia jauh ni, perempuan ni dah kita akan bertembung dengan perempuan ni kan. Nak tengok tak muka dia? Nak tengok ke tidak? Kalau kita tengok je, masuk pada hati kan. Kalau kita tak tengok, selamat kan. Kita tak tengok, kita selamat. Jadi kata ulama, kalau dia dah masuk dalam hati itu susah nak hilangkan. Dia bukan boleh erase satu kan. Kita nak hilangkan memori itu bukan mudah. Apa yang masuk dalam hati kita dan fikiran kita boleh hilang. Sebab itu kan kita ada adab-adab masuk bilik, balik bilik ibu bapa, budak-budak semua dia ada adab benar. Kalau dia dah ternampak tu, macam mana dia nak erase? Dia dah ternampak, lihat perkara yang tidak sepatut dia terlihat. Macam mana nak cakap padamkan. Awak ingat ni apa ni, boleh padam macam gitu. Dia akan simpan sampai mati je dah. Dia tak boleh hilang. Kerana kita ada benda-benda yang kita dah lihat tu, sampai sekarang kita ada benda tu dalam. Nak buat macam mana kita? Nak buat macam ni. Jadi gitu lah. Kalau kita lihat kepada benda yang haram tu, jadi dia boleh melekat. Wah, itu yang susah, itu penyakit betul. Kita ganggu kita. Yang kadang nak pergi solat, kita lihat. Dalam solat pun dia boleh bayang dia datang. Waktu kita solat, kita dah solat tak khusyuk. Kena pula dah pergi rakam apa ni, gambar-gambar ni. Dalam solat dia datang. Allah Akbar. Jadi ini kata ulama, paling mudah sekali adalah jangan melihat. Ini yang paling susah sekali, ghadul basar. Itu tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan ini satu kita jaranglah kita zaman kita ni lah orang nak tundukkan pandangan. Tapi di negara-negara Arab saya tengok mereka jaga betul kan. Orang-orang baik ni mereka memang jaga. Kadang yang beli ni dululah saya tengok tempat Madinah. Yang beli pun tutup muka. Tak payahlah dia nak tutup, nak jaga kan. Janganlah nampak pun mata dia je. Tak, dia jaga. Tunduk je, tak tengok. Padahal beli bukan perempuan buka muka pakai niqab ni. Perempuan pun tutup juga. Itu pun dia tak tengok juga orang kedai tu. Saya tengok wah, dia ni betulnya jaga dia punya pandangan. Ada berapa kawan-kawan kita yang betul-betul
jaga pandangan mereka. Supaya apa? Supaya jangan apa yang kita lihat itu dia masuk ke dalam hati. Itu dah masuk dalam hati tu yang susah tu. Masuk dalam hati, nak hilangkan tu bukan mudah. Kita boleh hilangkan ke apa yang masuk dalam hati? Susah. Dia terbayang-bayang, terbayang terini. Jadi mengganggu kita. Jadi itu pun Allah tahu juga apa yang tersembunyi di dalam hati. Bila seorang itu berkata-kata dalam hati kerana melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dia melihat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah akan hukum dengan keadilan. Hukum kalau ikut ini ayat, kalau ikut ayat ni Allah akan hukum mata yang khianat tu. Mata yang khianat pun kena hukum juga. Kena hukum. Mata ni dia punya dosa itulah. Mata ada dosa lain tak? Apa lagi mata boleh buat dosa? Mana ada? Dia punya dosa dia adalah melihat kepada perkara yang haram. Jadi akan dihukum. Allah SWT akan balas lah. Akan balas mata kita ni. Ini yang tak boleh lepas. Kalau kita tengok TV tuan-tuan, tengok TV, berita lah, jangan cakap apa berita. Kita tengok berita Palestin ni, kalau Jazirah Mesir, Jazirah Palestin, dua-dua Arab punya online punya Jazirah. Dia punya penyampai berita ni semua seksi-seksi tu kan. Cakap tentang perang tapi kau pergi panggil orang macam gini. Budak cakap kita nak tengok, kita tengok jugalah. Tengok jugalah, berharap kan. Pembaca berita dia, baca berita dia boleh bukan duduk aja, duduk lain dia berdiri, di interview, di ini semua. Perempuan-perempuan yang memang apa ni, tak tahu aurat lah. Tapi dia Jazirah Palestin, Jazirah apa ni, Mesir. Berita yang paling cepat sekali, paling updated sekali dua ni lah, Jazirah Palestin dengan Mesir. Setiap minit tuan-tuan, setiap minit, berapa minit je dia update tu. Cuma dia dalam bahasa Arab kan. Dia dalam bahasa Arab bila kita beli Facebook mereka tu, dia akan update tu secepat je. Mereka akan update pasal dia punya orang ada sana, Jazirah yang ada dalam Gaza tu. Tapi penyampai berita dia perempuan-perempuan yang seksi juga. Bukan macam kita punya TV3 punya ni, dia punya seksi, orang Arab punya betul-betul seksi. Dia punya orang dia apa kisah kan. Jadi kita pun apa nak buat, itulah melihat juga. Macam mana nak elak mata? Kalau rumah ada TV, lagi susah. Kalau rumah ada TV, apa saja channel yang kita buka pun adalah kita akan melihat aurat wanita. Sebab itulah solat tak khusyuk. Kenapa aku solat tak khusyuk? Tengok TV je. Nak khusyuk solat, dia tak dapat kelazatan. Di antara perkara yang menghalang kita untuk mendapat kelazatan dalam kenikmatan, kelazatan dalam ibadat tu adalah, kata ulama, tak jaga mata. Bila tak jaga mata je, habis lah kita. Jadi jangan salah, kenapa aku tak boleh khusyuk, kenapa tak boleh ni. Itulah salahkan diri sendiri yang tak jaga. Bukan kita boleh khusyuk ni dalam solat je, lepas tu luar solat boleh buat apa-apa begitu. Itu orang semua boleh buat khusyuk, kita boleh. Jadi di hari akhirat Allah SWT akan putuskan, Allah akan balas, dan Allah akan balas mereka yang jaga, tunduk pandangannya. Hasan Al-Basri pernah keluar pergi pasar balik. Isteri dia cakap, dah berapa banyak perempuan kau tengok? Isteri dia terus dia lah, berapa banyak perempuan kau tengok keluar ni, pergi pasar ni, balik ni. Zaman tu bayangkan, zaman tu dah zaman Hasan Al-Basri ni, zaman yang terjaga lah kita cakap kan, 300 Hijriah ni. Hasan Al-Basri cakap, aku daripada semenjak keluar sampai balik, aku tengok kasut aku.
kaki aku tu. Dia punya jaga tu. Dia tengok kaki dia je. Memang tak tengok. Padahal zaman tu pun lagi jaga saya tak ada apa-apa Ustaz, tengok tak ada apa-apa. Memang ada mati hati. Dia tak ada sensitif lagi. Tengok pergi shopping center, shopping center tengok tak ada apa-apa, hati saya tak tertarik pun dah itu. Pasal dah mati, dah tak sensitif lagi. Pernah saya bawa 2 orang Madinah di Singapura masuk shopping center. Lepas tu chef, dua-dua chef masuk dalam dulu. Saya ada kerja lah, nak delivery, nak ini. Kita ambil dia dari hotel, duduk dalam shopping center. Balik tengok chef dua-dua tempat luar shopping center. Cakap, apasal dia tak masuk shopping center? Dia kata, kau gila ke so kita masuk shopping center ni gini? Duduk luar je, berdiri luar je. Dari tadi kita keluar je. Itu, nanti kita nak pergi mana? Saya kata, kita nak pergi zoo lah. Zoo bagus lah, kita pergi zoo. Tengok binatang tempat luar lagi bagus. Mereka ni sensitif betul. Dia datang dekat, macam mana kau boleh hidup 20-30 tahun di negara macam gini? Kita tahu dia punya tinggi sangat mereka punya itu. Sampai dia kata, kita tak boleh hidup macam ni. Macam mana kau boleh hidup 20-30 years 20-30 tahun boleh hidup dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Kita dah macam tak ada apa-apa, dah macam biasa. Mereka tak boleh. Benda yang macam satu takkan setiap kali auzubillah minasyaitanir rajim, auzubillah minasyaitanir rajim, auzubillah minasyaitanir rajim, auzubillah dalas terus tak auzubillah minasyaitanir buka pula alhamdulillah pula. Benar saya seorang tu dalam lift, seorang pakcik lah, perempuan seksi jalan keluar gini, alhamdulillah, cakap yang betul sini, ini nikmat Allah. Ini ajaran sesat mana? Ini satu nikmat. Satu nikmat ke? Sudah terbalik ke? Ada juga orang yang gini juga. Sampai sekarang saya ingat peristiwa tu. Dia cakap dalam lift, bila perempuan tu keluar dari lift, dia kata alhamdulillah, ini satu nikmat. Aduh, lama kau pakcik, kalau kau muda. Tak boleh bergaduh gitu. Allah. Jadi dah hati dah tak sensitif lagi. Allah SWT kan putus